Selamat pagi dan salam sejahtera. Bersama saya Konstantin Pahlawan dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 13 Jun 2020. Sabah mencatat satu kes kematian semalam yang direkodkan di Keningau. Ini menjadikan jumlah kematian 6 orang daripada 356 kes positif COVID-19 di Sabah. Berdasarkan infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, pertambahan kes kematian tersebut melibatkan seorang wanita warga emas berusia 85 tahun. Beliau disahkan meninggal dunia di rumahnya sebelum dibawa ke Hospital Keningau. Sebelum ini, 5 kematian dicatatkan iaitu 3 di Kota Kinabalu dan masing-masing 1 kematian di Tawau dan Tambunan. Sementara itu, 9 pesakit sedang dirawat dalam ward iaitu masing-masing 2 di Kota Kinabalu, Tuaran dan Beaufort serta 1 masing-masing di Tawau, Penampang dan Pitas. Manakala jumlah pesakit sembuh seramai 341 orang. Komitmen yang ditunjukkan anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela Negeri Sabah sepanjang penugasan ketika Perintah Kawalan Pergerakan wajar dipuji. Ini kerana walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran, terutama kerana orang awam, kesungguhan yang ditunjukkan semua petugas sangat membanggakan. Demikian dinyatakan Pengarah Rela Negeri Sabah Muhammad Fauzi Jumaat kepada RTM di Kota Kinabalu. Antara cabaran yang saya lihat yang dihadapi oleh anggota Rela ini adalah Sekatan Jalan Raya lah. Sepanjang 86 hari dilaksanakan. Kadang ada yang degil, mau juga terus melintasi Sekatan Jalan Raya, dan ada dikabarkan anggota-anggota kita ni pun ada yang cedera juga. Aksiden, lori kita terbalik satu. 8 orang cedera masa tu. Menurutnya, seramai 1,300 anggota rela ditugaskan sepanjang PKP berkenaan. Sementara itu, katanya seramai 800 anggota rela terlibat dalam penugasan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP di seluruh negeri. Antara tugas dilaksana ialah pemantauan pematuhan dan teguran kepada orang awam yang mungkin tidak mematuhi prosedur operasi standard, mengawal pusat kuarantin serta rondaan bersama pegawai rela. Kawasan tumpuan termasuklah bank dan gerai. Semua masjid dan surau di negeri ini diingatkan agar sentiasa patuh prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia dalam melaksana aktiviti keagamaan yang bagi membantu usaha membendung penularan COVID-19. Selaras kenyataan media yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri, semua aktiviti keagamaan di negeri ini tertakluk dengan arahan semasa yang dikeluarkan Kerajaan Negeri Sabah. Mufti Negeri Sabah, Datuk Bungsu Aziz Jaafar meminta semua AJK masjid dan surau di kawasan masing-masing melaksana SOP mengikut panduan ditetapkan seperti membuat pemeriksaan suhu, maklumat jemaah, penggunaan pelitup hidung dan mulut serta pencerakan sosial. Selepas itu kita akan review balik dan mudah-mudahan kita akan dapat suatu keputusan yang lebih melegakan untuk memberikan ruang dan peluang kepada lebih ramai jamaah untuk sama-sama bersolat Jumaat dan berjamaah di masjid lah. Beliau menyatakan demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan berkaitan penambahan jumlah jemaah dalam solat berjemaah, sama ada solat Jumaat maupun fardu di setiap masjid dan surau disambut baik umat Islam di negeri ini yang dilihat sebagai perkembangan positif dan berita gembira kepada masyarakat Islam di negeri ini. Pengurusan masjid bandaraya para jemaah ini cukup baik sekali, yang mana arahan-arahan yang telah dikuatkuasakan oleh kerajaan tentang ini penjarakan dan juga kehadiran para jemaah itu. Kami di pihak jawatan kuasa ini setiap Jumaat akan datang, insya-Allah. Walaupun hanya dibenarkan untuk 40 jemaah setiap sekali solat Jumaat, kita akan memikirkan soal penggiliran. Semenjak ini PKP diumumkan, jadi pertama kali saya datang solat, jadi rasa sedikit lain lah pasal ada social distancing dan peraturan di masjid pun okey, bagus. Bahawa masa ni saya tengok ahli jawatankuasa masjid mengikut SOP lah yang seperti mana yang telah ditentukan oleh kerajaan, dan saya bersyukur kerana dengan mengikuti SOP ini adalah juga merupakan mengikuti syarak yang telah ditetapkan oleh agama kita sendiri.
Setakat ini solat Jumaat dibenarkan seramai 40 orang termasuk imam, khatib serta ahli jawatankuasa masjid maupun surau, sementara solat fardu hanya 12 orang dibenarkan. Polis Sanakan berjaya menangkap seorang daripada 9 tahanan lelaki yang melarikan diri dari Pusat Tahanan Sementara PTS Sibuga Rabu lalu. Lelaki tersebut berjaya ditahan di sebuah pondok tepi jalan di Batu 17 Sanakan, kira-kira 5.52 petang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Sanakan ACP Muhammad Azhar Hamin, berlaku sedikit pergelutan ketika polis menghampiri lelaki berkenaan. Lelaki tersebut yang dikenali sebagai Wahid Alibaba kemudiannya mengaku telah melarikan diri bersama 8 tahanan lain yang masih bebas. Operasi mencari diteruskan oleh anggota Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Sandakan dengan tumpuan lokasi yang dipercayai menjadi tempat persembunyian mereka termasuk kawasan Setinggan. Maklumat tahanan juga telah diedarkan kepada balai polis di setiap daerah di Pantai Timur selain dimuat naik ke laman Facebook Polis Daerah Sandakan. Dan saya minta menyeru pada seluruh masyarakat dan sekiranya ada maklumat berkaitan wang asing ataupun tidak ada di kawasan itu, segeralah membantu kepada pihak polis. Dan dalam Facebook kami pun kami dah bagi gambar-gambar suspek. Mungkin kalau mereka kenal, segeralah melakukan untuk bantu menangkap semua tahanan yang lain. Kejadian berlaku kira-kira 2.20 pagi Rabu lepas ketika hujan lebat dan kesemua tahanan terbabit melarikan diri melalui tingkap tandas yang dirosakkan di PTS berkenaan. Mereka yang melarikan diri merupakan tahanan kes imigresen dan dalam proses pengusiran ke negara asal. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi bilik gerakan Ibu Pejabat Polis Daerah Sandakan di talian 089-212-222 atau mana-mana balai polis berhampiran. Kes disiasat di bawah Seksyen 223 dan Seksyen 224 Kanun Keseksaan. Kerja-kerja membina Balai Bomba dan Penyelamat BBP Nabawan yang tertangguh susulan pandemik COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB diteruskan. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Negeri, Misran Bisara berkata, selaras perkembangan semasa, pihak kontraktor hendaklah memastikan pekerjanya patuh arahan dan prosedur operasi standard SOP ditetapkan bagi melindungi pekerja dan masyarakat keseluruhannya daripada COVID-19. Walaupun telah berlaku kelewatan 3 bulan dan harap pihak pemaju atau kontraktor yang dilantik dapat mengejar dan meneruskan projek tersebut. Dan mudah-mudahan sasaran balai pada tahun hadapan, awal tahun hadapan dapat beroperasi. Beliau berkata demikian selepas Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC 2019 JBPM Zon Keningau di Balai Bomba Sook. 9 penerima APC dari BBP Keningau, Tenem dan Tambunan menerima sijil cemerlang dalam majlis ini. Dalam pada itu, Misran berkata, operasi sanitasi tempat awam termasuk sekolah akan dilakukan secara berperingkat bermula 24 Jun. Setakat ini, 888 operasi sanitasi telah dilakukan di kawasan bangunan kerajaan, tempat awam, pusat perniagaan dan pasar raya. Lebih 700 peluang pekerjaan ditawarkan Jabatan Tenaga Kerja Sabah JTK menerusi program Jobs Malaysia yang merupakan sebahagian usaha JTK untuk membantu pencari kerja yang terjejas akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksana sejak 18 Mac lalu akibat penularan pandemik COVID-19. Ketua Penolong Pengarah JTK Sabah Othman Abdullah berkata pelbagai jawatan ditawarkan termasuk pekerja am dan pengendali makanan. Setakat ini daripada 700 tu kita ada lebih kurang 500 di Kota Kinabalu dan Labuan, yang 200 tu berada di Semenanjung. Kerana ini yang peluang-peluang pekerjaan yang ada setakat kita pada kali ini, kita ada lebih kurang 700 lah. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas mempengerusikan mesyuarat taklimat penempatan norma baharu di Kota Kinabalu. Menurutnya, meskipun peluang pekerjaan semakin menurun sejak PKP dilaksanakan, pihaknya telah komited memeriksa dan membantu pencari kerja mengisi peluang pekerjaan yang ada. Pihaknya juga akan bekerjasama dengan pelbagai pihak termasuk kerajaan negeri untuk mempromosi peluang pekerjaan dan latihan bagi meningkatkan kemahiran pekerja. Ketika ini, seramai 650 diberhentikan kerja di negeri ini.
Gabungan Persatuan Penjaja dan Peniaga Negeri Sabah G3PNS Sabah dalam perancangan memperkukuh portal sabahbiz.com atau portal seumpamanya. Ia sebagai wadah untuk mempelbagai pemasaran termasuk pemasaran domestik dan ekspor kira-kira 5,000 usahawan di bawah G3PNS Sabah. Presidennya yang juga pengasas e-Pasar dan Bazar G3PNS Sabah, Dato' Nurtep Suhaili berkata ia merupakan langkah jangka panjang dan berterusan meskipun Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP berakhir. Beliau berkata demikian ketika dihubungi RTM di Kota Kinabalu. Sementara itu, urus setia dan pentadbir utama e-Pasar dan Bazar G3PNS Sabah Azli Oki ketika ditemui RTM menjelaskan usaha yang dilakukan termasuk memperkemas penggunaan media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, page dan Facebook. Itu untuk memudahkan pembayaran online. Pihak pesusun juga bercadang untuk mewujudkan aplikasi ejen penghantaran sendiri. Dan ini sejajar dengan kemajuan dan kepesatan perniagaan secara atas talian pada masa kini. Dalam pada itu, Azli juga memberitahu G3PNS Sabah juga akan membina aplikasi Group Riders atau e-hailing sendiri sebagai usaha memperkemas sistem penghantaran selaras kemajuan dan kepesatan perniagaan melalui digital dalam talian. Kementerian Belia dan Sukan Sabah KBSS mengumumkan pembukaan semula penggunaan kemudahan dan peralatan sukan dalam bangunan milik kerajaan dan persendirian mulai Isnin depan. Ia selaras arahan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang berkuat kuasa sehingga 31 Ogos. Antara kemudahan dan peralatan sukan yang dibenarkan adalah gimnasium, kompleks sukan, gelanggang dalam bangunan dan sukan ekstrim. Menurut Menteri Belia dan Sukan Sabah Pung Jinza, pembukaan semula itu bagaimanapun tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan. Justru para pengusaha dan pengguna diingatkan agar patuh penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 hingga 3 meter bagi aktiviti statik dan 3 hingga 5 meter bagi aktiviti dinamik. Orang ramai boleh mendapatkan SOP aktiviti sukan dengan mengimbas QR code di infografik yang akan dimuat naik di laman Facebook KBSS. Sekian Berita Pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Saya Konstantin Palawan, salam sejahtera. Bermula 28 Mac 2020, TV1 akan menjadi saluran penyiar utama bagi menyalurkan maklumat berhubung COVID-19. Ikuti kami di saluran berita RTM menerusi platform 123 di My Freeview. Maklumat sahih kami bawakan kepada anda hanya di RTM. Kemudahan skim Peka B40 akan diperkasakan dengan penambahan peruntukan sebanyak 50 juta ringgit bagi membiayai saringan kesihatan dan kemudahan peralatan perubatan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 13 Jun bersama saya, Abang Muasli Abang Abdul Samad, bersiaran terus dari HD Kuching. Kita mulakan berita dengan perkembangan ini.
Meskipun gabungan Parti Sarawak GPS ialah rakan dalam Kerajaan Perikatan Nasional PN, namun GPS tetap sebuah parti politik berlainan. Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Oping merangkap pengerusi GPS memberitahu GPS tetap dengan polisi dahulukan Sarawak sekiranya pilihan raya umum diadakan pada bila-bila masa. I do not know when the election, but definitely everybody has to prepare for this election, and it depends very much on the situation. Kerana kita di dalam MCO, and we are very much guided by the Election Commission. Ditanya mengenai mengadakan pilihan raya umum negeri serentak, Datuk Petinggi Abang Johari berkata Sarawak mempunyai mandat sehingga Mei 2021 untuk tujuan tersebut. Beliau juga telah memaklumkan kepada wakil-wakil GPS untuk turun padang bagi persediaan. Ketua Menteri memberitahu pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tertinggi Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB kali ke-9 di Ibu Pejabat PBB di Kuching. Mesyuarat itu turut membincangkan perancangan pembangunan ekonomi jangka pendek dan panjang negeri selain projek Sekolah Daif dan Lebuh Raya Pen Borneo. Sementara itu mengulas mengenai tuntutan cukai jualan negeri SST Kerajaan Negeri terhadap Petroleum Nasional Berhad Petronas dianggap selesai dengan perintah mahkamah. Beliau berkata masih terdapat beberapa prosedur mahkamah perlu dilalui untuk pembayaran dilakukan meskipun proses rayuan telah ditarik balik oleh Petronas. Jumlah anggaran untuk pembayaran setahun SST Petronas kepada Sarawak ialah sebanyak 2.8 bilion ringgit. Sukan dan rekreasi serta pusat kecantikan di negeri ini dibenarkan beroperasi semula 17 Jun ini. Keputusan itu dibuat selepas Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN bermesyuarat dan membuat beberapa keputusan selaras dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. JPBN menerusi kenyataan berkata pihaknya akan berhubung dengan Kementerian Belia dan Sukan dan juga Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan berkaitan dengan prosedur operasi standard secara lebih terperinci. Dalam pada itu, bagi guru-guru yang bertugas di bandar, mereka dikehendaki menjalani kuarantin kendiri di kediaman masing-masing selama 14 hari serta dikehendaki memakai wristband atau gelang tangan khas sepanjang tempoh kuarantin. Guru-guru yang bertugas di kawasan pedalaman, mereka juga dikehendaki menjalani tempoh kuarantin selama 14 hari di pusat kuarantin yang ditetapkan. Saringan COVID-19 akan dibuat kepada guru-guru pada hari ke-10 mereka dikuarantin. JPBN juga telah mengarahkan Jawatankuasa Sempadan Negeri untuk memperketatkan kawalan serta pergerakan di sempadan untuk memastikan tiada aktiviti pencerobohan secara haram. Sementara itu, bagi warga asing yang berada di negara ini sebelum Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula, mereka dibenarkan masuk ke Sarawak tanpa kuarantin tetapi perlu memohon kebenaran melalui JPBN. Manakala bagi warga asing yang masuk ke negara ini semasa PKP, mereka dibenarkan masuk ke Sarawak namun perlu memohon melalui JPBN dan wajib dikuarantin 14 hari dan kos ditanggung sendiri. Sementara itu, tiada kes positif COVID-19 direkodkan semalam sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kes positif kekal 556 kes. Tiada kes sembuh dicatatkan semalam, manakala 9 pesakit dalam siasatan dilaporkan dan 7 kes masih menunggu keputusan makmal. Dua wanita mengalami kerugian RM36,800 selepas ditipu sedikit pinjaman wang yang tidak wujud menerusi iklan pinjaman wang dalam talian. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Sarawak, Superintendent Maria Rasid memberitahu dua wanita terbabit yang berumur 25 tahun dan 22 tahun itu masing-masing dari Kota Semarahan dan Pedawan. Superintendent Maria mendedahkan bagi kes Kota Semarahan, mangsa yang bekerja di sebuah syarikat swasta ditipu sebanyak RM36,000. Mangsa telah diarah melakukan 16 transaksi termasuk pemindahan wang dan deposit tunai ke 4 akaun yang berbeza antara 31 Mei hingga 10 Jun lepas. Walau bagaimanapun, mangsa menyedari ditipu selepas suspek meminta bayaran tambahan namun tiada wang pinjaman diterima.
Sementara bagi kes di Padawan, wanita berusia 22 tahun mengalami kerugian RM800 pada 8 Jun. Mangsa berhasrat untuk meminjam wang RM10,000 menerusi iklan pinjaman wang dari sebuah syarikat di laman sosial itu menghubungi suspek yang dikenali sebagai Rohani. Namun mangsa menyedari dirinya ditipu selepas suspek meminta butiran peribadi, maklumat akaun bank dan cap jari serta bayaran tambahan RM850 sebagai wang proses pinjaman. Superintendent Maria mendedahkan demikian dalam satu kenyataan, menasihatkan orang ramai supaya tidak mudah terpedaya dengan tawaran pinjaman wang terutama di laman media sosial. Setakat Khamis lalu, JSJK merekodkan sebanyak 162 kes penipuan pinjaman tidak wujud sejak 1 Januari tahun ini melibatkan kerugian melebihi RM1.6 juta berbanding 111 kes dengan jumlah RM922,000 bagi tempoh sama tahun lepas. Seorang ahli perniagaan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session di Kota Seberahan atas pertuduhan memberi rasuah wang tunai bernilai RM58,700 kepada seorang anggota polis pada Mac tahun lalu. Sikah Gelai, 57 tahun, dituduh memberi wang suapan kepada ASP Muhammad Mazlan Muhammad Arif untuk melepaskan dirinya daripada ditangkap kerana melakukan kesalahan memiliki barang tidak berkastam di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Sikah didakwa melakukan kesalahan itu di kediamannya di Kampung Tribo Serian pada pukul 1 tengah hari 30 Mac tahun lepas. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 17-B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 yang membawa hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 atau mana-mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Timbalan Pendakwa Raya SPRM Nur Nisla Abdul Latif mencadangkan agar mahkamah membenarkan ikat jamin sebanyak RM200,000 dengan 2 penjamin. Tertuduh yang diwakili peguam bagaimanapun merayu jaminan itu dikurangkan dengan mengemukakan beberapa alasan termasuk tertuduh telah memberi kerjasama dengan SPRM sejak hari pertama. Hakim Nixon Kennedy Kumbong bersetuju mengurangkan jaminan sehingga RM10,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 1 Julai depan untuk pengurusan kes serta 23 Julai 2020 untuk sebutan semula kes. Apa-apa jua langkah awal yang diambil oleh pihak sekolah bagi memastikan garis panduan pengoperasian semula sekolah pasca Perintah Kawalan Pergerakan PKPP dilaksanakan, ia perlu disusuli dengan pematuhan dan amalan kawalan kendiri yang tinggi dalam kalangan murid, pelajar serta sokongan ibu bapa. Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Tatau Sebau, Samri Suhaili, mahu semua pihak, khususnya golongan pelajar, kekal mengamalkan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan Kementerian Kesihatan. Kena kita berharap dengan bukanya sekolah untuk tingkatan 5 ni, apabila tidak berlaku apa-apa dan pelajar-pelajar yang lain akan turut dapat bergembira untuk kembali ke sekolah semula. Beliau yang melakukan tinjauan, pemantauan dan bimbingan persiapan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sebau menjelaskan langkah awal telah diambil oleh pihak PPD dan sekolah-sekolah di daerah Tatau Sebau sejak 9 Jun lalu. SMK Sebau mempunyai 137 pelajar tingkatan 5 yang akan dibahagikan kepada 10 buah kelas apabila dibuka 24 Jun ini. Sementara itu, usaha mengatasi isu loji kumbahan di sekolah tersebut yang telah rosak dan tidak berfungsi sedang dilakukan. Tapak kumbahan yang ada menghadapi kerosakan dan ini amat penting juga dalam keadaan masa sekarang di mana kebersihan begitu amat kita titik beratkan. Dan daripada lawatan pihak JKR Federal tadi, InsyaAllah mereka akan usahakan dalam masa tahun ini juga mereka kata akan usahakan apa yang lebih baiklah. Blok bangunan SMK Sebau di tapak baharu itu mula digunakan sejak tahun 2010 mengalami beberapa mendapan tanah. SMK Sebau akan menerima peruntukan RM400,000 melalui projek Prihatin Nasional bagi baik pulih blok pentadbiran, kelas, surau, tandas, asrama dan kuartus guru.
Pustaka Negeri Sarawak memperkenalkan dua inisiatif baharu dalam meneruskan perkhidmatan meskipun premis belum beroperasi kepada orang awam, ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP selain mengamalkan kebiasaan baharu. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, Dr. Rashidah Bolhassan, dua inisiatif tersebut ialah perkhidmatan Book Bear dan perkhidmatan Pustaka Sarawak Channel. Jelas Dr. Rashidah, perkhidmatan Book Bear bertujuan menyediakan peminjaman dan pemulangan buku dengan lebih berkesan secara dalam talian yang mula dilaksanakan semalam. Sementara itu, perkhidmatan Pustaka Sarawak Channel yang bersiaran selama 2 jam sehari menerusi saluran YouTube akan menyiarkan program antaranya ceramah komuniti, bicara pustakawan dan bicara karya. Dr. Rashidah memberitahu demikian dalam sidang media di Kuching. Pada majlis sama, beliau juga menyerahkan pustaka in a box kepada 10 buah sekolah terpilih di daerah Semerahan, Lundu, Padawan, Simunjan, Serian dan Bau. Pustaka in a box yang menggunakan peranti Raspberry Pi hanya memerlukan telefon pintar atau tablet atau komputer sebagai medium pelayan laman web atau mengakses internet. Ia juga memberi peluang kepada sekolah yang tidak mempunyai akses internet untuk mempelbagaikan sumber pendidikan. Di Kuching, 3 buah rumah teres 2 tingkat separuh kekal musnah 100% manakala sebuah lagi terbakar 65% dalam kebakaran di RPR Batu Kawas malam. Pusat Gerakan Operasi PGO, Jabatan Bomba dan Penyelamat menerusi kenyataan mendedahkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 5.59 petang. Dalam insiden tersebut, seorang warga emas dikejarkan ke hospital kerana mengalami sesak nafas akibat terhidu asap. Seramai 20 anggota Balai Bomba Batu Lintang dan Tabuan Jaya dengan 2 jentera terlibat dalam operasi pemadaman yang tamat pada pukul 8.40 malam. Turut terlibat anggota polis Diraja Malaysia dan SESCO. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Punca dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Sekian berita pagi Sarawak. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di RTM. Bersama kita menjaga kebersihan diri pada tahap yang optimum. Saya Abang Muaz Abang Abdul Samad. Assalamualaikum dan jumpa lagi.